أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. نحمد الله سبحانه وتعالى بنعمته العظيمة نتمكن أن نلتقي عبر الإنترنت في هذا اليوم لندرس اللغة العربية للسنة الخامسة إن شاء الله. أهلا بكم معي أستاذة حرياتي بنت عدني معلمة اللغة العربية في مدرسة تلوك داتوك بانتين سلانغور. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله. Antum pada pagi ini sama-sama kita merakatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang ke-11 Ramadan. Kita masih dikurniakan Allah nikmat iman dan Islam untuk terus menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di antara sifat hamba Allah ialah orang yang cintakan kepada ilmu dan berpegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang beriman sangat berpegang kepada hadis Nabi SAW yang selalu menggalakkan kita untuk siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah SWT, maka Allah akan memudahkan laluannya menuju ke syurga Allah SWT. Jadi alhamdulillah anak-anak, kaifa halukum fi hadzal sabah? Ramadan Karim. Belum terlambat rasanya untuk Ustazah mengucapkan Ramadan Karim kepada semua pendengar, semua penonton Ustazah pada pagi ini. Alhamdulillah ya. Okey, anak-anak yang dikasihi, pagi tadi dah makan sahur. Alhamdulillah, satu sunnah telah kita lakukan pada pagi ini. Dan hari ini bersama Umi, sunnah yang kedua, menuntut ilmu ya. Alhamdulillah. Okey anak-anak, kita teruskan kepada pada pagi ini antum bersama Umi untuk satu topik yang agak hebat juga dalam bahasa Arab, iaitu dalam bab as-sarf. Dalam bab as-sarf. Okey. Baik, dalam bab as-sarf, dan kita akan tengok apakah tajuk kita hari ini. Okey, perhatikan seterusnya. Okey. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kitab ini sebagai Al-Quran yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahami. Barakallahu. Okay, insyaAllah sebelum kita mulakan pembelajaran kita, sama-samalah kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab, dan kita hadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda, dan kepada ibu bapa kita dan kepada semua kaum muslim muslimat sama ada yang hidup ataupun telah meninggal dunia. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, seterusnya saya jemput Ustaz Faizal bin Tahir untuk membacakan doa belajar pada pagi ini. Fadal Majura. Ustaz Faizal. Ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairal jazak. Saya ucapkan pada Ustaz Faizal atas
bacaan doa seperti tadi. Mudah-mudahan anak-anak dengan bacaan doa kita ini, kita memang memohon kepada Allah supaya Allah berikan kita, bukakan kepada kita kefahaman orang-orang yang arif dan berikan pada kita kefahaman para nabi dan ilham para malaikat insya-Allah ya. Sebab kita tahu al-lughatul arabiyyah lughatul jannah. Dia bukan calang-calang, bahasa Al-Quran ini bahasa Arab, bahasa Al-Quran bukan mudah untuk kita mempelajarinya. Jadi siapa yang bersama Umi pada pagi ini, Umi ucapkan tahniah, mubarak lakum jami'an. Antum telah berusaha menghilangkan rasa mengantuk, kan, meninggalkan bantal dan tilam semata-mata untuk bersama Umi Haryati ini pada pagi ini dalam slot bahasa Arab kita tentang saraf ya. Antum dah tengok tadi slide kita akan bicarakan tentang al-ismul jamid. Al-ismul jamid. Okey anak-anak ya, boleh bersedia? Hal antum musta'idun? Okey, Umi nak tengok ada tak tanda bersedia? Okey, dekat chat tu ada. Okey, berapa orang dah bersama kita pada pagi ni? Okey, alhamdulillah kita dah ada 58 ya. 58 bersama pada pagi ini. So alhamdulillah semua daripada mana tu? Tolong isi nama sekolah dan nama anda di tempat ruangan chat supaya kami tahu siapakah antum dan dari mana antum belajar ya. Okey. Okey, buat tanda bersedia Ustazah. Okey, alhamdulillah ya. Okey, Umi nak ingatkan balik peraturan kita sebelum kita mulakan pembelajaran pada pagi ini. Bagaimana pada sesi minggu lepas ya. Umi harap kamu dapat matikan speaker ketika mana Umi membentangkan tajuk ini, dan seandainya timbul persoalan yang hendak dikemukakan pada Umi akan cuba untuk menjawab sebaik mungkin dan kamu bolehlah buka speaker tu ya. Jangan rebut-rebut, perlahan-lahan, seorang-seorang ya. Cakap dengan bahasa yang bagus. Assalamualaikum Ustazah, saya nak tanya ni, gunakan bahasa yang indah-indah pada pagi Isnin yang berakah ini anak-anak ya. Okey. Kemudian bila Umi buka untuk soalan, kamu bolehlah utarakan soalan. Dan nanti ada beberapa tempat Umi akan buat beberapa surprising yang mana kamu akan minta untuk tengok, betul-betul perhatikan dan timbul akan ada ujung tu persoalan. So, masa benda tu keluar nanti kamu kena dengar dan perhatikan betul-betul. Ya? Okay. Dah bersedia? Antum musta'idun? Alhamdulillah. Okay. Kita bersama pada pagi ini insya-Allah dalam tajuk Ismul Jamid. Hayya nughanni. Okey, sebelum tu masya-Allah kita nyanyi dulu ya. Nata'allam fil fasli. Nata'allamu ma'al ustazi. Ustazi yu'allimu bil jiddi. Nahnu nata'allamu bin nashati. Nahnu nata'allamu darsal arabiyyati. Hayya bina ya asdiqai. Nukarriru bil kalimati. Okay ya, kita dah dengar lagu tema kita pada pagi ni. Lupa pula nak maklum kepada antum. Kita ada lagu tema pagi ni. Okay, lagu tema ini memang kita gunakan untuk permulaan dars supaya kita lebih bersemangat untuk meneruskan perjuangan kita sampai jam 10 pagi pada pagi ini ya. Okay, sesiapa yang berminat boleh dengar semula nanti dan hafal, jadikan dia tu semangat untuk teruskan belajar bahasa Arab. Okey anak-anak, sebelum kita pergi pada tajuk kita, terlupa pula pagi ni masya-Allah. Okay, kita tengok dulu apakah yang patut anda dapat sepanjang program bersama Umi pada pagi ini. Okey. Okey, itu dia petunjuk kejayaan kita pada pagi ini. Apa dia? Yang pertama, okey, Umi harap selepas kelas pada pagi ini antum dapatlah mengetahui pengertian isim jamid. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat mengenal pasti pembahagian isim jamid. Berapakah bahagian isim jamid? Yang ketiga, antum dapat menyebutkan beberapa contoh isim jamid mengikut pembahagiannya. Ataupun yang ketiga ini antum dapat menjawab soalan Umi nanti dan antum boleh bezakan mana satu isim pembahagian isim jamid mengikut pembahagiannya ya. Okey. Catatan. Orang yang bijak dia akan fokus kepada 3 perkara ini pada pagi ini. Dia akan pastikan dirinya akan mendapat 3 perkara pada pagi ini. Okay? Are you ready? Musta'idun? InsyaAllah. Hayya nabda' bi darsin jadidin an ismun al-jamid. Baik. Bila kita membahaskan tentang isim,
Antum dah belajar banyak di sana, ada isim mabni, ada isim mu'rab. Okay. So hari ini kita akan fokus kepada isim tentang bagaimana adakah isim dari segi asal usul dan bentuk formatnya. Adakah dia isim yang asal sejak azali ataupun dia adalah lahir daripada kalimah yang lain. Okey, dari segi ini ulama telah membagikan isim ini kepada dua. Yang pertama isim jamid. Isim jamid. Yang kedua lawannya dipanggil isim mushtaq. Okey, untuk pengetahuan saja. Ini sekadar untuk pengenalan. Maknanya kalau kita tajuk isim jamid, kita mesti tahu isim mushtaq. Ini bagi sebagai sekadar mukaddimah untuk pengenalan dan pengetahuan kamu. Tapi isim mushtaq nanti akan dibicarakan, dibahaskan oleh sahabat-sahabat Umi di sesi yang lain. Okey, kita terlebih dahulu kita tengok dulu apakah dia pengertian isim jamid dan isim mushtaq secara umum. Okey. Isim jamid, al-ismul jamid, okey, adalah satu kalimah istilah jamidun diambil daripada kalimah jamada yajmudu jamdan wa jumudan bermakna beku. Dari segi lughatan maknanya jamid itu bermakna beku, jamidun jamak dia jawamid yang beku ataupun yang keras dan yang kaku. Okey, maknanya bila kita sebut saja perkataan al-jamid, kita terbayangkan benda yang keras, benda yang keras, kaku, ya tidak kaku ya. Okey. Kemudian manakala secara umum tentang ismul mushtaq lawan kepada isim jamid, okey, diambil daripada syaqqa yashukku syaqqa wa masyaqqah, okey, terkopak ya, ataupun kita ambil kedua yang terus, kedua mushtaqun jamak ada mushtaqat, iaitu terbitan atau mana lain ialah tidak asli. Okey. Dari segi bahasanya kita dah faham di sini bahawasanya bila sebut saja ismul jamid maka adalah nama, kata nama yang beku, manakala isim mushtaq adalah kata nama yang dipecahkan dan boleh ditasrifkan. Okey? Sampai sini okey? Okey ya. Baik, kita terus kepada pengertian al-ismu al-jamid. Kita tinggalkan al-ismul mushtaq sebab itu bukan perbahasan Umi pada pagi ini. Okey? Antum rasa Umi cakap ni laju ke perlahan? Okey ya? Boleh ikut apa yang Umi sebut ni kan. Okay, kalau laju tolong catat di situ, Umi laju sangat tolong perlahankan sikit ya. Okey, kita tengok gambaran kartun ini. Seorang pelajar dia tanya dengan ustazah dia. Ya Ustazah Hayati, ma huwa al-ismul jamid? Tadi dari segi lughatan, sekarang dari segi istilahan. Okay, ada siapa bersama pagi ni volunteer untuk bacakan pengertian? Buka speaker dan baca. Antum jadi ustazah. Okay, ada. Siapa volunteer? Apa di situ? Ada. Boleh buka speaker dan bacakan pengertian ismul jamid. Okay, ada yang volunteer nak baca pada pagi ni? Dapat pahala lebih. Ya, perlu bacakan apa yang terpapar di skrin. Okay, Ustaz Faizal lah, Ustaz Faizal cikgu. Ustaz Faizal tolong bacakan pengertian dia. Okay, Ustaz Faizal cikgu kan? Okay. Huwa al-ismu alladhi lam yu'khadh min ghairi. Okay, pengertian dia Ustaz? Isim jamid adalah isim yang tidak diambil atau dibentuk dari isim yang lain, yakni yang asal. Okey, syukran jazilan ya Ustaz Faizal. Okey, alhamdulillah anak. Ustazah Hayati telah menjawab soalan anak murid dia, mungkin nama dia Ammar di sini. Ada Ammar di situ? Okey, Ammar pun tanya, Ustazah Hayati apa isim jamid ni? Okey ya. Wal ismul ladzi lam yu'khadh min ghairihi. Iaitu isim jamid, isim yang tidak diambil atau dibentuk dari isim atau kata nama yang lain. Sama ada daripada fi'il ataupun daripada kata nama yang lain, ia merupakan asal kalimahnya. Okey. Dan kita akan perhatikan nanti lebih jelas bila kita tengok pada pembahagian isim jamid. Okey anak ya. Boleh saya teruskan? Okey, terus kepada pembahagian ismul jamid. Okay, ada yang buka speaker ke? Okay.
Okey, ismun jamid terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama namanya dikenali sebagai ismun zat. Yang kedua dikenali sebagai ismun makna. Okey, kita akan pergi satu persatu penjelasan tentang setiap bahagian ini. Okey, ismun zat ialah dia mengandungi 3 ciri utama. Okey, saya nak minta beberapa pelajar yang ada dalam skrin bersama dengan pagi ini untuk bacakan syarat-syaratnya dan antum tolong minta terjemahkan. Antum faham tak makna dia? Okey, syarat pertama, siapa boleh baca? Ada yang boleh baca? Tolong bacakan syarat pertama untuk ismul zat. Okey, siapa tu? Tak ada baris Ustazah. Tak ada bakai, tak apa. Try je, try. Okay, Aku cakap. Salah tak apa. Kita betulkan insyaAllah. Okey, tafadhali. Siapa ni? Mas Muki? Tak ada baris nak? Alah, pelajar tak boleh baca dah. Tak apa, cuba je lah pelajar. Umi tak marah pun. Ma dalla ala syai'in sabitin. Ma dalla ala syai'in sabitin ahsanti. Ya. Okey. Boleh bagi sikit clue makna perkataan tu. Ma dalla ala syai'in sabitin. Setakat yang kita tahulah. Kak Aina ke? Hebat ni. Kak Aina. Baru nampak muka Kak Aina tu. Okey Kak Aina, yang pertama tu. Nak terang apa tu Kak Aina? Ma dalla ala syai'in sabitin tu. Info kita ni dia bagi baris. Okey. Ya. Tak apa, Kak Aina nak simpan dulu ya. Okey, saya akan jawab insyaAllah nanti. Okay, yang kedua. Okey, tak ada baris juga. Pelajar pun tak boleh baca. Tak ada yang volunteer nak baca. Tak apa anak-anak. Tak ada rasa takut. Minta pelajar baca. Ya, Kita panggil seorang. ada nama. Siapa nama tu? Saya tengok sikit. Pelajar. Abang Syazwan dan Cik Daniel. Okey, siapa tu? Umi dengar ada suara yang nak menjawab soalan Umi. Ada. Umi panggil nama boleh ke? Boleh. Panggil nama boleh. Okey, boleh. Siapa dekat Umi sekarang? Saya Ustazah. Oh, siapa tu? Masya Allah, siapa tu? Mas buka. Okey, ada nama Ayan Alian Serina ada? Sirina. Nisrina. Ada Nisrina? Umi pilih Nisrina boleh? Nisrina, anda bersama Umi? Alian Nisrina ada? Nisrina, tak ada? Ada kan? Boleh baca sikit je ni, tak banyak bukannya karangan. Okey. Umi dah dengar speaker dah buka tu? Okey, tak ada orang nak baca? Yelah, tengah nak baca. Kita tu. Okey. Okey ya, untuk yang kedua tak apalah. Okey, siapa tu? Ya, kita bacakan. Ya, saya bacakan. Okey, yang kedua, laisa lahu usul. Laisa lahu usul. Yang ketiga, yang ketiga, yudriku bil hawas. Okey, saya harap di kalangan pelajar ni ada yang boleh untuk cuba menterjemahkan. Umi akan minta antum cuba terjemahkan makna perkataan ini. Dia tidaklah tinggi sangat bahasa dia kan. Yang pertama, madalla ala syai'in thabit. Okey. Kita selalu doakan Allah mutabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Okey. Allah mutabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kemana mutabbis itu thabitun? Jadi yang berjawab madalla ala syai'in thabit. Ya, siapa tu? Sesuatu yang menunjukkan apa? Apa tu? Saya nampak dia. Okey, ya. Siapa nak cuba jawab? Madalla ala syai'in thabitin. Syahira. Okey, Syahira. Ahlan wa sahlan. Naam. Sesuatu yang menunjukkan. Saya nampak macam dah buka.
Allah masabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Apa maksud doa tu? Belum ada yang nak jawab. Ya. Saya tahulah tajuk taraf ni dia macam tinggi sikit kan. Tapi kalau boleh kita relax, santai. Dia tak susah apa tajuk ni ya. Saya cuba nak antum ada interaksi je dengan Umi. Okay. Madala ala syai'in sabis ialah. Tak ada yang cuba jawab. Siapa tu? Syahirah saya nampak tadi Syahirah, mic dia. Ya. Syahirah kan. Saya nampak Syahirah tu. Syahirah boleh cakap sikit? Hilang dah. Keluar berada. Syahirah. Okay, elok-elok. Syahirah, madala ala syai'in sabit. Okey, tak apalah. Nanti ambil masa pula kan. Okey, nak tunggu benda yang sangat simple ya. Okey, sabit. Bila kita kata Allah masabit qalbi. Allah tetapkanlah. Tetapkanlah. Maknanya satu benda yang tetap. Berbentuk maknanya benda tu yang tetap konkret. Benda yang konkret ya. Benda yang konkret, benda yang tetap, benda yang ada dia punya kedudukannya di mana kan. Okey. Laisa lahu usul, maknanya dia tak ada asal. Dia tidak berasal daripada apa-apa kalimah. Itulah perkataan sejak azali. Itulah perkataan sejak azali ya. Okey, dan kemudian yang ketiga yudriku bil hawas. Mana al-hawas? Siapa tahu mana al-hawas? Ada yang tahu? Ya, apa sayang? Okey, Umi dengar jawapan tu. Panca? Ya, panca indera. Ya, Umi dengar macam sayup je jawapan tu, panca indera. Yudriku bil hawas maknanya kita dapat tahu benda tu dengan pendengaran kita, penglihatan, ya, dengan kita pegang dan sebagainya. So itu adalah isim zat dan nama lain ialah ismun jinsun. Okey? Baik, kita minta lepas ni Umi harap kamu boleh jawab ya. So, Umi akan tanya lepas ni persoalan-soalan berkaitan dengan ismun zat. Tengok pada gambar ni, Umi nak antum berikan kalimah dalam bahasa Arab. Okey, gambar yang pertama. Contoh kepada isim zat ialah. Okey, siapa boleh jawab? Nampak gambar pertama? Dalam bahasa Arab. Ada? Syamsun. Ahsanta. Baik, yang kedua. Syajarah. Syajarah? La. Surah As-Saniyah? Kursiyun. Ahsantum. Salisa? Asadun. Ya, aywa ahsantum. Bukan Amirun ke? Laisa Amirun? Baitun. Baitun. Naam. Okey, Baitun. Nama lain dia Baitun. Okey, ahsantum. Baitun. Bukan madrasah? Bukan. Baitun. Naam. Surah Al-Khamisah? Siapa ni? Rijalun. Ramai. Rajulun. Ahsanta. Rajulun. Ya, baik. Yang seterusnya? Qalamun. Siapa yang cepat tu? Masya Allah. Dalam masa sesaat. Tak sampai sesaat dah jawab. Qalamun. Ayo, ahsantum. Akhir sekali. Qamarun. Dia boleh apa lagi kawan Qamarun? Badrun. Lagi apa? Hilalun. Apa tu? Hilalun. Ahsantum. Masya Allah. Tepukan sikit. Dengar tak tepukan Umi? Dengar tak? Tak dengar dengar. Alhamdulillah. Baulah semangat Umi nak ngajar. Sebab ada interaksi dua hala ya. Antum jangan takut ya. Kita bersama Umi. Lepas ni Umi akan tunjukkan gambar Umi lah. Betapa terujanya Umi antum boleh jawab. Ini perkataan yang senang-senang kan. Alah Ustazah kacang kot kan soalan ni. Kataan ni. Okey ya. Standard form 5. Tak apa. Okey, kalau benda yang senang antum boleh jawab. Nanti benda yang agak susah sikit antum lagi boleh jawab insya-Allah. Okey. Soalan saya. Macam mana kita nak tahu yang perkataan asadun, kursiyun tu confirm isim zat? Macam mana kita nak kenal isim zat? Kita nak cari kan. Satu memang kita tahu makna kan. Kalau tahu makna senanglah. Okey, ini memang kursiyun. Asadun maknanya singa, kerusi. Tapi macam mana kita nak lebih yakin bahawa ini adalah isim zat, bukan isim yang ada asal usulnya. Seperti perkataan maktabun kan. Mana maktabun? Meja. Okey, maktabun tu adakah isim zat ataupun tidak pada pandangan kamu? Dia ada asal ke tidak? Kalimah maktabun. Ada.
Ada. Siapa kata ada? Daripada kalimah kataba. Okey, Kataba. ya, walaupun itu benda juga kan, itu objek juga, tapi dia bukan isim jamid, dia bukan isim zat. Dia dah masuk pada lawan tadi iaitu isim mushtaq. Jadi Umi tanya ni, bagaimana kamu nak make sure yang perkataan tu adalah isim zat dan daripada tahu makna? Apa kaedah yang paling senang untuk kita kenal pasti? Dan boleh Tiga huruf. 3 huruf ada lebih. Kalau Syamsun dah 4. Perkataan macam Syamsun, Kursiun, Asadun kan. Yang ini adalah confirm isim zat. Confirm isim zat. Kita berpegang pada yang kedua ya, syarat kedua. Laisa lahu usulun. Macam mana sayang? Okey. Kita dengar macam ni. Dia perkataan yang tetap. Perkataan tetap. Okey. Macam mana kamu nak pastikan kalau dalam periksa nanti ni, pastikan yang perkataan tu memang isim jamid, bukan isim mushtaq. Dua-dua benda. Tadi qalamun, tadi maktabun, dua-dua benda. Dua-dua objek. Dua-dua tetap. Tapi yang mana yang tak ada asal? Perkataan qalamun. So macam mana kita nak buktikan bahawa perkataan qalamun itu adalah perkataan asal? Tidak diambil daripada fi'il. Kamu boleh fikirkan sekejap sebelum bagi jawapan. Ya, tak ada jawapan Okeylah, misalnya senang je Senang je. Pertama memang selalu dengar lah daripada orang Arab. Okey, yang kedua, kalau kamu buka kamus, buka kamus, kamu nak cari perkataan contohnya asadun. Kamu nak cari hamzah ataupun nak cari sin. Kalau kamu cari hamzah, kamu jumpa terus maknanya asadun singa, maknanya kalimah itu adalah isim zat. Tapi kalau kamu nak cari perkataan tu, contoh perkataan maktabun, kamu buka kamus, kamu cari pada huruf mim, tak akan jumpa sampai bila. Sebab dia bukan kata dasarnya. Dia berpunca daripada kata dasar utama fi'il kataba. So kena cari daripada huruf kaf. Ahsanti. Huruf kaf. Barulah di bawah nanti kita akan nampak, ada perkataan maktabun, maknanya meja. Okey, boleh? Jelas? Macam mana kita nak pastikan benda tu adalah isim jamid ataupun isim mushtaq. Tak apa nak senang je nanti bila hantar dah baca isim mushtaq, kamu dah baca semua tujuh isim mushtaq, kamu tolak semua 7 tu, yang balance tu adalah isim jamid. Senang je. Okey, terus kepada yang kedua. Okey, ada soalan tentang yang ini? Jelas makna isim jamid, isim zat? Boleh Okey. Yang kedua. Ada soalan di chat Ustazah Haryati. Ya, kataba, apa soalan dia? Kataba fi'il sayang. Kataba fi'il bukan isim. Yang tadi Umi bagi contoh tu kalimah maktabun. Jadi maktabun bukan isim zat. Sebab dia berakar daripada fi'il. Yang kita bahaskan tadi, syarat kedua, isim zat. Buka semua slide. Belum. Syarat kedua isim zat, laisa lahu usulun. Dia tidak berakar daripada mana-mana fi'il. Itulah perkataan sejak azali. Kamu tak akan jumpa perkataan babun, fi'ilnya ba'aba. Contohlah kan. Ataupun kalimah kursiun, fi'il dia karosa. Tak ada. Dia memang perkataan dia kursiun sejak azali. Faham? Faham? Jelas? Okey. Okey. Boleh terus pada yang kedua? Boleh. Tak ada lagi Aceh? Okey. Sekarang dah berapa orang bersama kita? Okey, Alhamdulillah. Makin bertambah pelajar kita pada pagi ni. Okey, siapa yang tertinggal nanti boleh tengok balik insyaAllah Okey, next. Untuk pembahasan kita yang seterusnya ialah tentang jenis yang kedua. Isim makna. Okey. Ialah isim masdar. Isim makna adalah isim masdar. Okey, anak-anak dah belajar isim masdar? Anak-anak? Dah. Okey, dah. Okey, siapa yang boleh? Okey, ada soalan ke? Saya nampak ada soalan di chat Ustaz Faizal Ada soalan di chat. Apa soalan ni?
Ya sayang, kataba fi'il. Sekarang ni anak-anak kita membahaskan topik isim ya. Tinggalkan fi'il tu. Tinggalkan fi'il. Kita bahaskan tentang isim. Kataba adalah fi'il, maka dia tidak termasuk dalam isim jamid. Sekarang ni kita membahaskan tentang isim, yang mana isim itu adakah dia berasal ataupun tidak ada asal usulnya. Tadi isim jamid ni ialah isim yang tiada asal usulnya daripada mana-mana kalimah. Ya, sama daripada fi'il atau daripada isim. Memang itulah perkataannya kursiyun sejak azali. Itulah perkataan as-samawat sejak azali. Kamu tak akan jumpa fi'il dalam kamus. Okey? Contoh? Okey. Isim makna. Okey, masdar. Anak-anak, siapa yang boleh cerita sikit-sikit dia minat? Yang apa yang kau faham tentang masdar? Yang satu perkataan. Kata terbitan. Kata terbitan. Okey, lagi? Wazan. Wazan lagi? Masdar. Kata terbitan. Wazan. Wazan nominasi bukan? Isim yang menunjukkan fa'il. Menunjukkan fa'il. Kan? Lagi? Siapa nak cuba? Masdar. Okey. Ya. Sebab kita nak samakan dengan masdar ni adalah isim jamid. Jadi apa yang lebih tepat untuk kita terjemahkan masdar? Apa sayang? Sumber. Aywah, ahsanti. Siapa jawab tu? Saya nak tepuk sikit. Siapa jawab saya? Cuba bagi nama sayang. Bagi nama sayang. Siapa nama sayang yang jawab sumber tadi? Irina. Edina. Sekolah mana sayang? SNK Taman Darul. Masya Allah. Orang Tanjung Karang hebat lagi ni. Allah. Ada kawan lain tak Tanjung Karang? Ada. Okey ya. Okey. Yang jawab kata terbitan tadi betul juga. Yang jawab sumber lagi tepat. Sebab dia kena dengan tajuk kita hari ini. Ya. Sebab anak-anak ya kalau antum belajar di sekolah. Lepas ni Umi tak nak bicarakan panjang tentang masdar ini. So kita akan ada surat khas untuk masdar nanti insya-Allah. Okey. Dan antum boleh belajar ya. Antum dah tahu kita ni kalau dalam bab nahwu, dalam bab bahasa Arab ada beberapa khilaf. Jadi kita ambil yang jalan pertengahan ya. Untuk hari ini isim makna adalah masdar. Ya, khilaf-khilaf ulama itu antum bahaskan bersama guru-guru kamu. Ada yang terjemahkan sebagai kata nama terbitan, ada yang terjemahkan sebagai sumber. Jadi untuk hari ini kami fokus kepada yang menerjemahkan mengertikan masdar sebagai sumber ataupun punca. Okey. Baik. Kalau tadi di atas, siapa yang masih ingat syarat isim zat yang pertama apa? Sabitun, betul? Sabit. Okey, betul. Lawan kepada sabit agak-agaknya apa? Lawan dia apa? Fizikal lawannya? Fizikal lawannya? Ya? Abstract. Ataupun tiada objeknya, tiada fiziknya. Kita tak boleh pegang benda tu, betul? Ya, okey, bagus ya. Yang kedua, tengok pada yang yudriku bil hawas tadi. Syarat yang zat tadi yudriku bil hawas. Kita dapat tengok, pegang, rasa, dengar. Okey. Kalau yang untuk isim makna, masdar, dia yudriku bil akli. Yudriku bil akli. Kita kena gunakan akal kita untuk memahamkan makna perkataan tu. Bukan sekadar tengok dah faham dah. Oh tak ada. Perkataan tu datang dengan sendirinya. Okey. Okey. Kita tengok pengertian isim masdar secara sepintas lalu. Okey, adalah kata di sini kata nama terbitan ya. Tapi kita ambil yang kata nama tadi sumber. Kata nama terbitan ada ulama memang menterjemahkan sebagai kata nama terbitan kerana dia terbit daripada fi'il. Memang ada usulnya. Ada seorang ulama bahaskan bahawasanya isim masdar ini memang berasal daripada fi'il. Okey, tapi di sini kita berpegang pada kata ulama mengatakan ia adalah sumber kepada fi'il. Sumber kepada fi'il. Okey, contoh-contohnya. Okay, siapa boleh baca? Kita nak habis ni. Sikit lagi. Okay. Al-husnu. Yang kedua? Siapa boleh baca? As-suhulah. Ayu ahsanta. Yang ketiga? Khasyah. Al-khasyah ahsanta. Nombor 4. Nombor 4. Al-karimu. Al-karimu? La.
Al-karamu. Al-karam. Al-karam. Ayo ahsanta. Al-karam. Seterusnya Al-Quwwah. Al-Qur'an. Al-qira'ah. al-qira'ah. Ahsanta. Akhir sekali Al-Quwwah. 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 Ya. Kita antara contoh-contoh masdar. Okey, sekarang ni anak-anak, antum pegang je pada satu point. Isim makna adalah masdar. Dalam PSN nanti antum dah jelas. Maknanya kalau diminta keluarkan isim jamid dengan mushtaq, kamu boleh bezakan. Di bagi masdar, maknanya masdar adalah isim jamid. Masdar adalah isim jamid. Itu je. Nanti pembahasan tentang masdar kita akan penelitikan lanjut. Okey? Okey, terus. Ya, okey. Ini di antara contoh-contoh masdar yang sudah baca tahun lepas. Umi bukakan semula je sebagai revision. Kita ada masdar sulasi, kita ada masdar rubai, khumasi dan sudasi. Yang ini adalah masdar sulasi. Contoh-contoh masdar ya. Qira'atun, sahilun, surahun, irhilun, arjun, umratun, sautan ya. Okey. Ya. Okey, yang ni kamu ingat je makna isim makna adalah masdar. Bila dia masdar, dia adalah termasuk dalam isim jamid. Okey, faham? Okey, tonton video lepas ni untuk kita revision tentang masdar, rubai, khumasi dan sudasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Adika. Bertemu lagi kita dalam rancangan Saya Sayang Bahasa Arab. Pada minggu lepas kita telah belajar sorof berkenaan dengan mubtada dan khabar. Dan pada episod kali ini tajuk yang kita akan belajar ialah sorof di bawah bab masdar. Al-masdar. Masdar atau kata terbitan ialah perubahan suatu kata kerja fi'al kepada kata nama terbitan yang menunjukkan peristiwa hadas tetapi tidak terikat dengan masa tertentu, zaman ghair muhaddad. Al-masadir ghairu sulasiyah. Kata nama terbitan untuk kata kerja bukan 3 huruf. Pertama, af'ala, if'alun. Misalan, aslama, islamun. Kedua, fa'ala, taf'ilun. Misalan, allama, ta'limun. Ketiga, fa'ala, mufa'alatun. Misalan, syahada, musyahadatun. Keempat, ifta'ala, ifti'alun. Misalan, ijtahada, ijtihadun. Kelima, infa'ala, infi'alun. Misalan, inkasara, inkisarun. Keenam, tafa'ala, tafa'ulun. Misalan, ta'allama, ta'allumun. Ketujuh, tafa'ala, tafa'ulun. Misalan, ta'awana, ta'awun. Kelapan, if'alla, if'ilalun. Misalan, ihmarra, ihmirarun. 9 dan terakhir. Istighfarun. Aslama, islamun. Macam mana nak belajar hari ini? Menarik dan senang bukan? Baiklah, semoga adik dapat manfaat dari episod kali ini. Nantikan pembelajaran baru pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah.
Ini adalah conclusion tajuk kita anak-anak ya. Meringkaskan dalam satu term I think yang sangat mudah untuk kita faham. Okey, tadi tu hanya revision ya tentang pattern-pattern, pola-pola, wazan untuk masdar bagi rubai, khumasi dan sudasi. Okey. Baik. Kita ulang semula sebagai revision sebelum ni keluarkan soalan. Bersedia ya. Okey. Isim jamid, kita ulang balik. Numberku adalah kalimah nama yang asal, tidak berasal dari kata lain. Isim jamid bagi pada dua, ismul zat atau nama lainnya ismul jins, ismul makna atau adalah dikenali sebagai ismul masdar. Okay. Isim zat atau isim jenis adalah kalimah nama yang berdiri dengan sendirinya yang tidak berasal dari kata kerja seperti nahrun, rajulun, sa'atun, kursiyun. Manakala isim makna atau isim masdar adalah kalimah nama rujukan suatu proses atau kejadian yang tidak melibatkan waktu. Kalau kamu perhatikan ya, isim masdar dan anak-anak, dia tidak melibatkan waktu. Dia boleh digunakan untuk menggambarkan sama ada waktu fi'il madhi atau fi'il mudhari' ataupun fi'il amar ya. Dia hanya tidak melibatkan sembarang waktu berlakunya perkara tersebut. Okey. Contohnya haqqun, adlun, musa'adah, syada'id. Ya. Contohnya tak musa'adah. Okey. Musa'adah. Musa'adatul walidaini muhimmatun. Contohnya kan, membantu mak ayah adalah penting. Ya, penting. Jadi membantu di situ, adakah dia membantu sekarang atau membantu yang lepas ataupun bantulah. Dia ikut pada pola ayat atau frasa ayat yang kita gunakan. Adakah dia arahan ataupun ada kata-kata biasa. Mana dia boleh gunakan untuk melambangkan fi'il madhi dan dia boleh melambangkan untuk fi'il mudhari' juga. Okey? Okey? Jelas? Jelas. Okey, boleh kita pergi pada soalan. Bersedia untuk menjawab soalan Umi? Boleh. Okey, kita pergi pada soalan. Boom. Ain asma' zat wa asma'u ma'na minal kalimatil atiyah. Okey. Ini tak letak baris ni, kamu boleh baca tak? Oh, kena ada baris ya? Okey, saya bacakan ya. Syahinatun. Zat atau makna? Zat. Zat. Siapa tu? Tepukan untuk jawab zat. Ahsan tak? Ma makna syahina? Ma makna syahina? Lori. Ahsanti, Nuri. Aywa. Okey, yang kedua. Kitabatun. Isim makna. Isim makna. Okey, masdar ahsan tu. Ilmun. Makna. Makna ahsanti. Siapa yang kata zat tu? Makna ke zat? Siapa kata makna? Makna panjang sikit. Siapa kata isim zat? Makna ke zat? Ilmun. Makna. Ahsan tu. Ilmun kamu boleh pegang ke? Boleh pegang? Okay, boleh nampak? Tak nampak. Okay, so isim makna. Bakhamah. Bakhamah. Zat. Apa perkataan ni? Zat. Okay, lagi. Makna. Siapa jawab makna tu? Siapa jawab makna tu? Bagi nama sikit. Bakhamah makna. Siapa yang bagi jawab makna tadi? Lelaki. Mas Muka. Dah hilang dah. Okay. Bakhamah adalah masdar. Bila masdar maknanya apa? Isim makna. Ahsan. Okay. Nafizatun. Zat. Apa makna nafizah? Sayang. Radio. Tingkap. Cantik. Siyamun. Makna. Makna. Ahsantum. Saytaratun. Ni tinggi sikit bahasa dia. Saytarah. Bukan mistarah ya. Saytaratun. Agak-agak lah. Agak-agak tu apa tu? Kita tak tahu makna. Di sinilah kita punya kelemahan sebab kita tak tahu makna kan. Tak ada kamu tak? Ada kamu tak? Ada kamu tak? Tengok sini. Cuba tak saya parah. Okey. Ini. Saya parah. Isim? Mana? Makna. Ahsantum. Okey. Syajaratun. Zat. Mana syajarah? Pokok. Boleh pegang? Boleh. Boleh. Boleh nampak? Nampak. Yang saya parah tadi penguasaan. Penguasaan tu dia nampak tak?
Saitarah tadi. Tak nampak. Bila tak nampak berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran, maka itu adalah isim makna. Qalan suwatun? Qalan suwatun. Z. Apa sayang makna dia? Qalan suwah. Apa makna qalan suwah? Topi ke? Topi ke songkok? Songkok. Ahsan. Baik. Songkok. Kau kabut? Kau kabut? Zai. Zat. Mana kau kabut sayang? Bintang. Aywa, bintang-bintang di langit. Ada tak dalam Quran perkataan kau kabut? Ada tak dalam Quran? Selak balik surah Yusuf. Okey, Safa. Makna. Mak mana Safa sayang? Agak-agak lah mana Safa ni apa? Ketenangan. Ketenangan. Okey, try lagi. Kesucian. Ketenangan ke kesucian? Kesucian. Ya, Safa ni suci, bersih, cantik muka kamu kasar Safa. Suci lah, licin. Okey. Okey, dah boleh bezakan? Dalam peksa setakat ni dia tak ada lagi soalan. Nak antum bezakan isim zat dengan isim makna. Kamu suka tak soalan macam ni? Ke tak suka? Suka Senang Alhamdulillah. Okey, kita tengok soalan sebenar SPM. Bersedia? Ini baru soalan sebenar SPM kita. Yang kamu akan hadapi tahun depan. Sabar panjang masa nak belajar. Okay, SPM 2014. Bila umi selak-selak soalan SPM dengan soalan, ini dia yang dijumpa. Satu yang tanya tentang isim jamid. Tetapi dia akan gandingkan dengan ismul mushtaq. Mayyiz al-jamid wal mushtaq fil kalimat allati tahtaha khattun. Boleh? Tapi nak cuba baca yang pertama sayang. Bacakan je. Tak ada baris, tak apalah. Okey. Kau Umi dah dengar ada orang buka speaker tu. Karena Okey, ahsanti. Naam. Karena al-ijtima' al-usbu'i lil'am al-jadid fi yaumil jumu'ah. ahsanti. Umi nak bagi kokoja daripada Banting. Boleh ke? Nanti kan tinggalkan nama dan alamat Tinggal nama dan alamat di chat. InsyaAllah akan sampai kokoja ke sana. Tahu kokoja? Tahu. Okey. Ahsanti. Nanti berani dan nanti boleh jawab dengan betul. Terus jawab. Nak dapat kokoja ni? Terus jawab. Okey. Al-ijtima' tu jamid ke mushtaq? Jamid. Orang lain yang jawab. Okey lah tu. Nanti kena bagi kokoja dua pula Okey. Siapa yang jawab yang kedua tu sayang? Siapa namanya? Yang jawab jamid tu. Siapa dia? Mas Muka? Ahmad Alah, sebutlah nama. Tak ada speaker. Tak ada speakernya Okey, al-jamid. Kenapa nak hantar pilih jawapan dia al-jamid sayang? Siapa boleh jawab? Kenapa al-ijtima' itu kamu pilih? Okey. Sebab Isim jamak. isim jamak. Masdar. Masdar. Masdar.
Mungkin satu Haryati terleft. Mohon guru lain bantu. Okey, dengar suara, Masya Allah. Sorry ya. Tadi Okey dah. okey. Syok sendiri Maya, ya Allah, beria aku bercakap. Punya orang tak Ya. dengar. Okey, nak tengok balik skrin. Patutlah tak dengar suara orang jawab. Okey, tengok soalan nombor 28 anak-anak ya. Soalan terakhir kita. Siapa nak bacakan? Okey. Umi dengar dia nak buka tu, okey. Ada nak cuba? Khalaqallahu as-samawati wal ard. Okey, wa ahsanti, bagi nama ya. Okey, jawab terus. As-samawat tu jamid ke mustaq? Mustaq. Jamid. Jamid. Kenapa kata jamid? Mana as-samawat? Mana as-samawat? Langit. Okey nak? Okay. Bagus, tahniah ya. Antum telah berjaya mendapat 6 markah untuk bahagian saraf. Soalan berkaitan dengan jamid dan mustaq. Tu tadi pada awal Umi dah katakan, okey, maknanya untuk isim masdar, kamu letak dia jamid, kamu kena ingat dia punya pola-pola wazan tadi. Ya, kamu kena hafal, kamu akan belajar ulang, kaji balik sebab semua masdar adalah isim jamid. Ini adalah sepakatan ulama kita ya. So, maknanya kita ambil yang itu walaupun ada setengah ulama, pembahasan ulama sangat luas tentang ini. Saya tak nak bicarakan tentang pembahasan itu, kamu bincang dalam kelas bersama guru masing-masing ya. Dalam masa yang terhad, kita tak mampu untuk menerangkan khilaf itu ya di kalangan ulama ya. Okey. Okey, kita rasanya itu saja untuk soalan dan saya dah sediakan link. Okey, kita nyanyi dulu sebelum kita buat quiz word wall. Okey, saya telah rekodkan lagu ini untuk antum. Okey, dengarkan lagu ini untuk isim jamid. Satu, dua, mula. Isim jamid tiada asal usulnya, dari kata kerja ataupun fi'il. Ada dua bahagiannya, zat dan makna. Isim jamid tiada asal usulnya, dari kata kerja ataupun fi'il. Ada dua bahagiannya, zat dan makna. Bahrun, qamar, asadun, hikun, wa timsahun, imra'atun, rajulun, wa bintun. Semuanya itu isim zat. Bahrun, qamar, asadun, hikun, wa timsahun, imra'atun, rajulun, wa bintun. Semuanya itu adalah isim zat, benda haiwan dan manusia. Isim jamid tiada asal usulnya, dari kata kerja ataupun fi'il. Ada dua bahagiannya, zat dan makna. Isim jamid tiada asal usulnya, dari kata kerja ataupun fi'il.
ada dua, bahagianya zat dan makna. Aklun, qatlun, syurbun, khurujun, wa dukhulun, qira'atun dan juga kitabatun, siyaman, ilman, sauman, zuman. Masdar itu isim makna. Aklun, qatlun, syurbun, khurujun, wa dukhulun, qira'atun dan juga kitabatun, siyaman, ilman, siyaman, ilman. Masdar itu isim makna. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak, saya rekakan lagu ini untuk cover Aisyah sebab sekarang ni tengah popular cover Aisyah, jadi Umi pun rekalah lagu ni. Dalam masa beberapa hari mencipta lagu ini, alhamdulillah hasilnya inilah ya, hak cipta terpelihara tau. Jadi kalau guru-guru lain nak gunakan lagu ni pun boleh ya. Alhamdulillah anak-anak pun boleh nyanyikan lagu ini, tukarkan lagu Aisyah kepada isim jamid ya. Mudah-mudahan one more. Masa kita dah tamat ni kan Kak Faizal, kita dah hampir di hujung rancangan kan. Okay, host kita okay lagi ke? Okay, Boleh, one tak more. ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okay. Silakan. Nak one more ke? Ada permintaan one more, tak payahlah kan. Tengok muka Zaza. Okay, kita di hujung nanti kita akan buka muka saya, boleh? Okay, saya di hujung ini alhamdulillah. Nak one more ke? Tak apalah, nanti antum rasanya kita akan, tak tahulah sama dia upload atau tidak. Dan lagu ni saya boleh masukkan dalam, slide ni saya akan masukkan dalam untuk guru-guru. Grup guru-guru KSSM 4 dan 5. Jadi bolehlah gunakan slide ini untuk antum mengulang kaji semula tentang tajuk isim jamid. Okay, ini dia link untuk game kita, isim jamid. Saya bagi had masa sampai pukul 11 pagi je. Maknanya lepas ni kamu terus jawab dan saya akan tengok siapakah ada dalam leaderboard itu, siapa yang dapat nombor 1 teratas, insyaAllah ya. Dan kalau dah dapat nombor 1 nanti boleh kontak saya, nombor telefon 011 2181 6029. Okay, insyaAllah saya akan copy paste link itu di chat box. Tunggu ya. Okay. Okay, sementara tu anak-anak, saya buka kepada soalan dalam masa 2 minit dari sekarang seandainya ada. Ya. Okay, kita dah nampak di sana, ada dalam chat box saya punya link. Boleh masuk Ustaz Faizal, dah ada belum? Saya punya link untuk game. Okay, nombor telefon Zaza 011 0 wahid 2 wahid 8 wahid 6 0 2 9. Okay anak-anak, selamat mencuba permainan dan game ini. Dia agak tricky sikit sebab bentuk yang memilih ialah true ataupun false, benar ataupun salah. Jadi antum kena fokus kepada isim jamid sebelum menjawab. So baca semula nota tadi dan kita bolehlah gunakan nota di sisi antum ya untuk menjawab soalan ini. Okay. Alhamdulillah, rasanya tiada sebarang persoalan di chat ada. Kalau ada, saya rasa saya punya pairing boleh tolong jawabkan. Okay. Kalau siapa yang kurang jelas boleh tengok balik, tonton semula slide ini dan dapatkan jawapan anda insyaAllah ya. Okay, alhamdulillah. Buka dah. Okay. Okay anak-anaknya, sebelum saya mengundurkan diri, alhamdulillah saya berharap agar anak-anak dapat faham apa yang Umi ajar ya, dan okay, saya buka wajah saya. Alhamdulillah, nampak wajah saya sekarang? Itulah saya Ustazah Haryati binti Adni yang telah bersama anda selama 1 jam dalam slot Al-Musarraf isim jamid. Okay. Jadi anak-anak, saya
berikan sedikit 5 tips untuk kita menghadapi peperiksaan. Okey, pertama mestilah buat persiapan awal ya. Hari ini anak-anak yang telah bersama Umi, alhamdulillah antum telah buat persiapan yang sangat bagus. Kemudian kita perlu tidur awal, rehat secukupnya untuk besok pagi jawab peperiksaan kita dapat jawab dengan tenang ya. Sebagai seorang Muslim, nak tak nak semestinya kita berdoa dan bertawakal. Anak-anak, dalam bulan puasa ada satu waktu di mana doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bila? Ya, bila kita hampir ketika masa berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa. Itu adalah antara waktu yang paling mustajab anak-anak. So gunakan waktu Ramadan Al-Karim ini, dengan panjatkan sebanyak doa yang kita minta, sebab kita adalah hamba. Sebagai hamba anak-anak, kita tidak layak untuk buat apa-apa selain kita meminta dan memohon ya. Dan Allah pun berpesan kepada kita supaya banyakkanlah memohon kepadaku, maka aku akan mustajabkan doa kalian. Masa nak berbuka puasa, 5 minit sebelum buka puasa, gunakan waktu itu untuk doa sendiri. Apa yang kita nak untuk SPM? Bahasa Arab A+, sebut. Ya Allah, aku nak bahasa Arab A+. Ya Allah, aku nak syariah A+. Ya Allah, aku nak Al-Quran Sunnah A+. Ya Allah, berikan aku yang nama yang aku hadapi binti ni dapat semua A+ dalam SPM. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Akhir sekali. Okey, saya rasa cukup sekarang ini dulu bersama Umi Haryati. Syukran jazilan ya husni intibahikum wa mutaba'atikum li ma'i fi hadhil halaqah al-maimunah. Masya-Allah, antum mumtazun. Antum mumtazun. Okey, tahniah mubarak lakum jami'an ala husni istima'ikum wa alhamdulillah insyaallah sanaltaqi maratan ukhra fi halaqatin muqbilah. أكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نختتم بتسبيح الكفارة وسورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شكرا جزيلا. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairul jazaa.